المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang bahagia Sahibul Fadilah Ustaz Haris Fadilah bin Abdul Halim, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak, sebagai penceramah khas kita pada malam ini, yang dimengerti pengurusi Masjid Al-Mutakin Tuan Haji Jamaluddin bin Mat, Datuk-datuk, datin-datin, seluruh jabatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, imam yang bertugas, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat yang dibacakan oleh imam dalam solat maghrib tadi sering kita dengar, membawa maksud menghasuci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya, bagi membuktikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walaupun sering kita dengar ayat ini, namun kita tidak akan pernah membosankan kita. Peristiwa besar yang berlaku kepada junjungan Nabi Muhammad SAW bukan saja membawakan kisah tauladan yang menginsafkan, bahkan di sanalah perintah wajib salat 5 waktu diberikan kepada baginda Nabi SAW. Demikianlah pentingnya peristiwa Isra Mi'raj kepada umat Islam. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini Sahibul Fadilah Ustaz Haris Fadilah akan mengupas lebih lanjut mengenai peristiwa bersejarah ini dan berkongsi intipati penting untuk kita bawa balik malam ini untuk dikongsi pula bersama keluarga kita. Jadi kita berikan cukup masa kepada beliau, mungkin sehingga pukul 9 sebelum kita solat Isya. Dan saya peringatkan, kita ada jamuannya selepas solat Isya nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan ini dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semua disinari hidayah Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ما بعد أيها المؤمنون والمسلمون الحاضرون والمؤمنات والمسلمات والحاضرات أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan Tuan pengacara majlis kita pada malam ini, yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin selaku pengurusi ahli jawatan kuasa qaryah Masjid Al-Muttaqin, barisan ahli jawatan kuasa qaryah masjid, ashabul fadilah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta ilmu, pencinta-pencinta kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji yang tidak terhingga kita persembahkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kasih sayangnya yang tidak pernah putus buat kita. Maka dengan izinnya dapat kita berada di Baitullah ini, di rumahnya ini, untuk kita berkongsi lagi, berkongsi bersempena dengan sambutan Isra' wal Mi'raj yang sahabat tahun kita adakan. Malam ini malam 28 Rajab 1445 Hijriah. Jadi mudah-mudahan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini sentiasa menjadi apa orang kata, menyegarkan diri kita untuk kita terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa taat dan patuh pada perintahnya. Dan itulah kelaziman yang mesti ada kepada kita semua, termasuklah saya yang bercakap ini. Apa-apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam yang tercatat oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, adalah untuk menjadi pedoman kepada umatnya. Kita lihat sahaja dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, perkara besar yang mula-mula dibuat ke atas junjungan ini ialah pembelahan dada. Pembelahan dada, maknanya dah berlaku pembedahan kepada junjungan besar di peringkat kecil di qaryah Halimah Halimatus Sa'diyah. Sudah berlaku pembedahan itu. Begitu juga ada beberapa kali pembedahan sampailah ke peringkat dalam peristiwa Nabi dilantik menjadi Rasul, dan akhirnya kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj, tahun ke-8 kenabian. Tahun ke-8 kenabian, malam 27. Wallahu alam, ada riwayat-riwayat yang berbagai-bagai, tak penting itu. Yang penting peristiwa Isra' wal Mi'raj ini confirm berlaku. Ya. Tidak ada keraguan kita kepadanya, tidak ada ragu. Kalau kita di zaman ini boleh meragui peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, maknanya iman kita masih jauh sangat, dan iman kita ada masalah. Kena pergilah ke doktor, mustashfa yang iman, yang ada iman, yang ada jual iman. Ya, tak tahulah kita hospital mana kamaknya. Pakailah kad insurans kita tu, boleh ada. Ya, rumah sakit iman. Sebab peristiwa ini bukan peristiwa yang boleh
dia melihat kepada, sampai kepada khariqul adah, peristiwa yang tak masuk akal, gitulah. Tapi di zaman kita ini kita dah boleh terima sebab dah ada sistem apa nama kapal terbang yang laju, ada sonic, supersonic, triplesonic, benda tak lagi yang laju-laju. Jadi kita dah boleh agak dah ya, perjalanan itu. Dan peristiwa, bayangkan yang benda yang berlaku pada Nabi ni berlaku pada zaman orang yang tak kenal kapal terbang. Bayangkanlah. Tak ada kelajuan pada masa itu daripada Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ila Masjidil Aqsa 1,700 km, 2 bulan. Yang ini Nabi Muhammad usahkan secepat kilat, lepas tu pula pergi ke Sidratul Muntaha, jumpa pula Allah, lepas tu turun balik. Panas lagi, kata dia sahabat, panas lagi tempat duduk Nabi itu, panas lagi. Macam mana cerita ni? Itu sebab bila Nabi pulang daripada peristiwa Mi'raj, Nabi pulang ke Makkah Al-Mukarramah, kebetulan kepala penyamun masa itu Abu Jahal ada kat situ. Hai, nampak lain macam Muhammad. Ada cerita baru ke? Orang yang nak bagi Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad orang yang jujur alamin. Ada dia kata cerita. Aku baru balik daripada Masjidil Aqsa, aku jumpa Tuhan, atas naik ke atas lagi, pergi Sidratul Muntaha, aku jumpa Allah, betul. Dalam semalam ni, tadi. Muhammad. Boleh nak Muhammad? Aku panggil bagi orang tengok. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya tabligh, dia tak peduli orang percaya ke tak percaya. Tugas menyampaikan ini adalah tugas Rasul. Maknanya tugas kita apa itu? Orang terima ke tak nak terima ke, cakap terus. Ya, kerana mengajak manusia kepada iman, kepada Islam ini satu tuntutan, mesti. Ya, kita mengajak, mendidik keluarga kita, mendidik masyarakat kepada Tuhan adalah satu perkara yang wajib. Kita melihat saudara seagama kita yang sudah lari daripada Tuhan, kita wajib mendidik, apa orang kata, mengajak dia, menasihati dia sebagainya dengan cara-cara yang baik. Kita tidak boleh biarkan saudara seagama kita lari daripada agamanya. Ya, kerana itulah sifat orang-orang yang beriman. Bahkan sampai kepada peringkat, ya, saya ini banyak terpengaruh dengan tulisan ulama-ulama tasawuf. Ya. Maafkan saya, suka baca kisah-kisah demo ni. Sebab kisah-kisah demo ni mendidik jiwa kita. Bukan maknanya suruh kita tu nak meninggalkan dunia, tidak. Tapi cara hidup mereka lah cara yang betul, saya nampak. Tepat kata Imam Ghazali. Satu hari seorang ulama tasawuf yang bernama Ma'ruf Al-Karhi, ya, tuan-tuan boleh tengok dalam semok nama dia, Ma'ruf Al-Karhi. Dia ini bersiar-siar lah bahasa sekarang. Bersiar-siar lah dia di tepi pantai bersama dengan murid-muridnya. Jadi tengah berjalan di tepi pantai tu, banyaklah tengok di tengah-tengah laut, nampaklah ada sekumpulan budak-budak muda. Budak-budak muda ni sedang berseronok-seronok. Orang muda tengah bukan lagi berseronok-seronok yang dihalalkan, sampai kepada minum khamar. Di tengah laut adalah gamak sampan, tak tahulah apa ni naiknya, tongkang ke apa ke, cruise ke, tak tahulah saya nak sebut kan. Tapi dia duduk ni, nampak orang anak-anak murid ni nampak di tengah tu. Jadi anak murid pun loncat-loncat dah tengok. Tuan guru tengok tu. Tengok di tengah-tengah laut tu, tuan guru, apa dah jadi dengan budak-budak kita sekarang ni? Mereka telah langgar perintah Allah, mereka buat maksiat, mereka ni jahat, tuan guru. Kita
Tuan Guru, kami minta pada Tuan Guru angkat tangan ke langit, doa ke hadrat Allah supaya Allah hancurkan mereka. Oh, doa. Orang dah muda, orang apa nama anak murid yang semangat. Kita susah payah menjaga agama, demo menghancurkan agama, gitulah. Ma'ruf Al-Qarqi, tuan-tuan, terus angkat tangan ke langit depan-depan anak muridnya, terus dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana engkau gembirakan anak-anak muda itu di dunia ini, engkau gembirakanlah juga mereka di akhirat. Meloncat anak muridnya. Apa Tuan Guru doa itu? Sebagaimana engkau mulia, kau gembirakan mereka di dunia, kau gembirakanlah juga mereka di akhirat. Mana apa dia intibati doa Ma'ruf Al-Qarqi? Mereka akan bertobat lah. Nak gembira di akhirat, mestilah kena tobat daripada dosa tu. Maknanya mereka diminta diberi petunjuk hidayah oleh Allah, jadi orang baik, jadi orang soleh. Bila meninggal dunia, gembira lah. Apa jadi, tuan-tuan? Anak murid marah. Apa doa Tuan Guru ni pelik betul lah Tuan Guru kita ni. Apa jadi? Berkat doa orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar hatinya bersih, benar-benar beriman, beramal soleh, turun aja anak-anak muda. Anak muda tu tak dengar pun. Tak macam mana, turun aja anak-anak muda tu ke tepi pantai. Habis semuanya bertaubat nasuha. Kita inginkan orang-orang begini, tuan-tuan. Kita inginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab proses Nabi dibedah berkali-kali itu sebenarnya untuk apa, tuan-tuan? Untuk beritahu kepada kita, ya, bagi orang Islam mesti nombor satu kena bersihkan hati. Jadi pembersihan hati pada umat ialah taubatan nasuha. Saya cerita benda ini bukan nak ngaburkan tuan-tuan ni tak bertaubat pula, bukan apa itu. Ini kita sembang-sembang, ya. Kita santai-santai je pada malam ni. Cerita taubat ni bukan cerita kecil. Itu sebab Tuan Guru saya dipesan sangat-sangat. Kamu Haris, dalam bahasa Arab lah, kalau kamu semayang di sujud terakhirmu, jangan lupa 3 doa itu. Memang saya buat sampai sekarang. Jangan lupa 3 doa ini di sujud akhirmu. Sama ada kamu semayang sunat ke, kamu semayang fardu ke, di sujud akhir baca 3 ni. Apa dia yang pertama, tuan-tuan? Lepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, engkau akhiri hidup aku dengan husnal khatimah. Di sini kena baca bariatan. Kalau kita tak ingat Arabnya, kita Melayu kan, tapi tak apa, kita baca hati. Ya Allah, kau akhirilah hidupku dengan husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Nombor 1. Nombor 2 apa dia, tuan-tuan? Warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kau rezekikan kepada aku untuk aku bertaubat nasuha sebelum aku mengembuskan nafas. Maknanya Tuhan akan tarik kita supaya kita sentiasa nak taubat. Terkeluar je mulut kita tu istighfar, rasa nak istighfar aja. Sebenarnya, tuan-tuan, semua tu datang dari Tuhan. Tak ada bagi di Tuhan, mana kita larat, tuan-tuan. Macam mana Raba'ah Al-Adawiyah boleh selawat pada Nabi 25,000 satu hari. Mesti Tuhan bagi dia. 25,000 selawat.
700,000 la ilaha illallah. Atau ustaz dah 700,000, dah selawat 25,000. Apa tak ada makan, tak ada ustaz. Oh, ya, itu kita kau itulah. Makan pun kejap-kejap. Makanan kita tu pula memang makanan yang tak apa makanan Arab kan. Makanan Arab jadi ringan-ringan. Kita tu makanan kita tu banyak kuah lah, apa lah, itulah pula. Ya, 25,000. Saya menung tengok macam mana kalau ikut jam pun. Tengok tak sampai macam mana. Keberkatan yang diberi oleh Allah kepada dia. Ya. Jadi itu hadirin hadirat kekasih Allah. Jadi maknanya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Nombor 1, warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Rezekikan aku bertaubat nasuha sebelum mati. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetap wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ala dinika. Tetapkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Doalah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Barulah Allahu akbar, duduk tasyahud akhir. Doa tuan-tuan. Oh, banyak kita ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita selalu ngaji Al-Azkar, kita Al-Azkar. Kita pun tuan-tuan pun ada guru-guru ngajar kan. Ya Allah, bila tengok Al-Azkar tu saya pun ya Allah, udahlah berat bukunya. Hei, kata macam ini, banyaknya aku umur dah kopi ini pun tak tahu lagi banyak benda tuan-tuan. Banyak benda yang Nabi ajar aku tak buat lagi apa ni. Saya cakap benda ni saya. Macam mana yang kata aku sayang sangat Nabi ni? Sembang sayang Nabi, tapi banyak yang Nabi suruh, tak haram buat lagi. Baru jumpa hari ni, ya Allah, saya lah. Ngening kepala saya tengok Al-Azkar tu. Ni azan ni tuan-tuan ni. Dalam Al-Azkar saya sebut. Azan tu tuan-tuan jangan nampak ringan azan. Oi, dahsyat lah. Cerita azan ni pun yang saya tengok cerita azan pun saya dah. Azan ni mukjizat. Mukjizat ni lepas Nabi turun Mi'raj kan ada cerita semayang ni, tak apalah kita nikahkan. Ada ulama buat kajian tentang azan, tentang kalimat-kalimat azan, tentang apa nama, apa kita panggil, rangkap azan. Ya Allah, mukjizat. Dia tak maunya jadi gitu, jadi orang kata secara kebetulan, mana mau. Tanya muazzin sini, siapa yang bilal sini? Berapa kali Mika bang tu, Mika tuan minta maaf tuan kerja bila berapa tahun dah? Hoi ustaz, udah 35 tahun ustaz. Alhamdulillah, minta maaf lah tuan nak nanya sebab tuan bang selalu. Dalam kalimat azan tu perkataan Allah ada berapa? Allah itu jenuh ngira balik ni ustaz, awak tak teringat. Perkataan Allah dalam azan tu ada berapa? Orang buat kajian. Tuan betul ni. Bukan saya pun kata, ya Allah, Islam ni bukan agama main-main. Memang betul-betul datang dari Tuhan. Memang luar biasa. Azan tu dah. Perkataan azan tuan-tuan ni. Kalimat azan tu ada berapa? Perkataan Allah Akbar, 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dalam azan ada 11. Ngapa 11? Itu macam Isra Mi'raj lah. Ngapa Masjidil Haram? Ngapa tak terus Masjidil Haram ni naik? Ngapa nak pergi Masjidil Aqsa pula dulu? Terus je lah kata. Ada cerita. Ulama kita kan, dah cerita kita dah jenuh dengar ustaz-ustaz kita ceramah. Ngapa kena pergi sini? Ngapa kena pergi sini? Ngapa? Banyak cerita. Subhanallah tuan-tuan ya. Ada 11. 11 ni apa? 11 ni nombor yang tak boleh bagi 2. Tak boleh. Maknanya Allah nak beritahu azan ni datang daripada Tuhan yang satu. Kalimat azan tu tuan-tuan kira ya, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah.
Ada 50 tepat. 50 perkataan saja. Maknanya apa? Maknanya semayang yang kita buat tu, muazzin ni ngajak kepada 50 rakaat. Sebenarnya kita semayang 5 aja, tapi dapatnya 50. Kan kita tahu cerita tu. 1 ganda 10 kan dalam Quran pernah sebut. Dalam surah Al-An'am 165. Man jaa bil hasan 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang membuat satu kebaikan diganda 10. Satu waktu 10 kali 5 50. Subhanallah ya. Azan. Maknanya 5 waktu solat dibayar Allah sama seperti 50, kan? Perkataan azan dalam Al-Quran ada berapa kali? Ya Allah, itu pun orang bongkar dapat. Saya ni tuan-tuan minat di benda-benda orang ini. Sebab saya kagum, ya Allah, hebat memang betul daripada-Mu ya Allah. Bukan kita tak yakin, bertambah lagi, dahsyat memang betul. Macam salah seorang ahli parlimen Belanda kan. Kita ingat cerita? Ahli parlimen Belanda ni dia anti-Islam. Nama ni siapa? Aku jenuh ingat nama. Nama Belanda ni pelik sikit sebab Belanda ni tu dia bukan apa kita. Dia A, B, C senang. Dia A, B, C, D, E tu dia sebut A. C, D, E, F, G, H, H tu dia sebut H. J dia sebutan dia pronoun dia Y. Sebab ayat Amsterdam tu ejanya AJ. Ayat Amsterdam. Tu pelik sikit. Ya. Jadi apa nama orang tu? Namanya nama Belanda tu. Joran van Cleveridge nama dia. Dia ni benci benar ke Islam. Benci sangat tuan-tuan. Dia dah habis dia jadi parlimen orang parlimen termuda lah masa tu. Dia cari nak buat kajian ni, nak cari kat buku-buku yang menghentam yang memburuk-buruk ke Islam ya. Tengok ya, dia cari buku yang memburukkan Islam, nak buat research, nak hentam orang Islam ya. Suratul Hajj ya. Maafkan saya sekejap ya. Kita ni itulah lemahnya. Quran kita tak pakar, tak ayat-ayat berapa pun kita tak tahu, kena tengok balik. Okey ya. Dia carilah buku. Nak buat reka cerita ni, nak bantai Islam dia. Dalam dia tengah baru tuan-tuan, rock dia jatuh. Rock dia timpa dia, pop jatuh. Jatuh yang betul-betul jatuh atas dia, yang atas sekali ialah Quran. Terbuka surah Al-An'am ayat 46. Oh, memang subhanallah. Tuhan ni kalau nak bagi orang tu tunjuk, dia bagi. Ayat apa ni tuan-tuan? Suratul Hajj ayat 56 yang berbunyi, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Dia kata, oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di bumi ini supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami. Dia pun terpaku, dia tengok. Lepas itulah dia kaji Islam akhir-akhirnya. Dia jadi orang yang menyemarkan Islam. Macam kartunis Denmark
yang mencela Nabi dengan kartunnya itu, tapi hari ini dialah orang yang paling rapat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam antaranya. Yang ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa kali perkataan azan dalam Quran? Ada 5 kali. Az-zana 2 kali, muazzinun 2 kali, azzin sekali. Wa azzin fil nas bil hajj. Huruf Arab ada berapa tahu huruf Arab? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa. Huruf hijaiyah ada 28. Janganlah masuk ngacanya itu kacau, itu Melayu. Alif, ba, ta, sa tu sampai ada 28 huruf. Tentu bayang ya. Mukjizat azan. Berapakah huruf yang diguna dalam mengungkapkan azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya alif, lam, lam, ha. Kalau alif dikira satu lah, walaupun alif tu banyak, dikira satu. Huruf yang 28 tu, Tuhan guna berapa alif tu? Ada berapa kali? Tak kira. Alif walaupun dia banyak kali tempat alif, tapi dikira satu. Lam kira 2. Kalau ada banyak kali lam pun dikira 2. Ada berapa? Ada 17 huruf je Tuhan guna untuk cipta azan tu. Kalimat azan yang panjang tu 17 huruf je Tuhan guna. Tuhan tak guna yang huruf yang lain. Apa huruf dia? Huruf alif, huruf lam, huruf ha simpoi, huruf kaf, huruf ba, huruf ra, shim, dal, nun, mim, ha besar, sin, waw, ya, ain, sad dan fa. Tak ada huruf lain. Tuhan tak carilah huruf lain, tak ada selain daripada 17 huruf ni aja. Mukjizat. Ya, menyamai bilangan rakaat solat. Surah Isra yang dibaca oleh Tuan Imam, dibaca oleh pengurusi tadi, surah yang ke-17 menurut susunan Al-Quran. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang paling besarnya ialah hadiah solat daripada Allah. Itu sebab kita lihat masyarakat yang kuat solat, masyarakat tu lain, tuan-tuan. Hari ini alhamdulillah masyarakat kita berlomba-lomba buat apa nama apa kita panggil slogan satu, menarik anak muda dan sebagainya, solat subuh berjemaah. Hari itu kita dengar viral dalam telefon, solat subuh berjemaah yang antara yang paling ramai di Taman Temeloh Jaya. Taman Temeloh Jaya di mana tuan-tuan? Di Pahang. Kita cerita Taman Temeloh Jaya kalau sempat ya. Banyak menang nak nyembang malam ni pukul 9 dia bagi demo pun. Mana apa? Itu kita tak cerita lagi surah Mi'raj satu-satu yang tak ada lah. Tak. Tuan-tuan ni orang yang kuat mengaji, orang yang dah tak ada masalah apa ni, kita yang menyembang je ni. Nak cerita kehebatan agama kita ni, ya. Subhanallah. Azan dilakukan tiap-tiap hari selama setahun. 12 bulan lah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, itu Tuhan sebut dalam Quran, ya. Tuan-tuan perasan nak rangkap azan tu 12 je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 12 je. Talaklah subuh. Bukannya apa nama waktu yang ni kan. As-salatu khairum minan naum tambahan. 12. Seolah-olah Allah nak beritahu kita sesungguhnya laungan azan sentiasa dikumandangkan setiap hari hingga setahun. Subhanallah. Perkataan akhir dalam azan apa dia? La ilaha illallah. Berapakah huruf la ilaha illallah? Huruf la ilaha illallah tu ada 12. Muhammadur Rasulullah pun ada 12. Allah mulakan azan dengan Allah, berakhir dengan Allah. La ilaha illallah. Allah. Betul? Allah nak beritahu kita bahawa kalimat-kalimat azan adalah daripada Allah. Dan
Nama Allah lah yang paling banyak diulang-ulang kita dah sebut tadi, iaitu 11 kali subhanallah ya. Allah telah memilih namanya dengan 3 huruf, iaitu alif, lam dan ha. Begitu juga susunan bagi perkataan la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak ada huruf lain. Huruf alif, lam dan ha saja Tuhan izinkan masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Tidak ada huruf lain. Ya. Hal hazihi musadafah, orang Arab kata. Adakah ini kebetulan? Mana boleh kebetulan, mana boleh. Kebetulan, saya dah pernah cerita kat tuan-tuan. Kebetulan dia tak boleh datang berkali-kali, tak boleh. Ada pernah dulu cerita, ni buat joke je lah, joke. Kebetulan. Dia 4 orang bapak menunggu anak dia. Kebetulan semua bapak ni menunggu anak kelahiran anak pertama di hospital. Bunyilah menangis budak. Keluarlah si nurse ke apa, doktor tak tahulah. Cik Hasan ada, Cik Hasan. Saya doktor gitulah. Betul lah orang Kuala doktor orang panggil. Saya doktor. Encik Hasan, tahniah Encik Hasan, isteri Encik Hasan selamat melahirkan anak kembar. Alhamdulillah. Kebetulan doktor. Hang apa? Saya bekerja di Menara Kembar Petronas. Oi, mak kebetulan. Kebetulan dapat anak kembar. Gamaknya bulan madu di atas tu, gamak apa? Tak apalah, dia pun ambil anak azan telinga kanan, qamat telinga kiri, ambil anak nombor 2 azan telinga kanan, qamat telinga, gitulah. Bapak nombor 1 selesai lah, tahniah gitulah. Bapak nombor 2, 3, 4 ni kesian nunggu. Lama nunggu keluar bunyi budak menangis lagi. Ramai bunyi bang ramai, bunyi banyak. Doktor pun keluar. Cik Abu, contohnya nama. saya doktor. Cik Abu, saya pun dia kata, pengalaman pertama sejarah hidup saya ni. Cik Hasan tadi kembar 2, Cik Abu kembar 3. Selamat doktor. Selamat alhamdulillah, tapi kembar 3 pelik betul. Oi, kebetulan juga doktor. Hang apa? Saya bekerja di Triple IT ya, International Institute of Islamic Thought, III. Jadi Triple IT dapatlah kembar 3. Sebab tadi bekerja di Menara Kembar Petronas, dapat kembar 2. Habis cerita tu, dia pun terobol lah. Tinggal ada 2 orang bapak ni. Nombor 2 selesai dah, bapak nombor 3, bapak nombor 4. Tunggu, bunyilah lagi. Doktor pun dah tak cakap banyak dah. Cik Ali, itulah. Ya, saya. Oh, dia kata dahsyat betul lah sejarah hidup saya jadi doktor. Tadi Encik Abah Hasan 2, Encik Abu 3, Encik Ali kembar 4. Selamat doktor semua. Selamat, alhamdulillah. Tapi itulah macam mana boleh kembar 4. Dahsyat betul. 2, 3, 4. Kebetulan juga doktor. Kebetulan apa ni tuan? Saya bekerja di hotel 4 bintang. Biar. Betul, kebetulan. Yang kesian bapak nombor 4. Bapak nombor 4 dia mening kepala ni, menung tuan-tuan. Orang kata sabar, insya-Allah tuan mendapat anak kembar. Kalau kebetulan mati dah saya, apa? Saya bekerja di 7-Eleven. Berapa nak keluar? Cerita ni tak masuk akal, nipu. Tak masuk akal. Takkan tuan-tuan tahu cerita ni saya dapat dari mana? Datuk. Dapat daripada arwah Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dia punya idea sedap betul baca dia punya ni. Datuk Siddiq Fadil. Saya gelak ambil kursus dengan dia tu. Saya simpan cerita-cerita apa itu kan. Banyak cerita lagi, cerita-cerita yang iyalah kadang-kadang benda-benda gitu. Dia nak kaitkan dengan kalamullah. Kalamullah mana boleh kebetulan. Ni azan bukan kebetulan. Semua dah Tuhan catat semua. Ya? Begitulah tuan-tuan. Azan. Kamarrah sami'na al-azan wa lam nufakkir fi ajaz. Dia kata. Berapa lama dah kita dengar azan. Tapi tak dia fikir kita tentang mukjizat. Ya azan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rumah ada rasa main macam azan lah. Lari kan setan-setan betul. Ada orang gangguan, cuba azan. Lari dia. Azan. Dan saya nak ingatkan yang saya sebut tadi dalam Al-Azkar. Al-Azkar ni cerita apa tuan-tuan? Dalam Al-Azkar cerita pasal amalan. Apa nak kita jawab masa azan? Dapat yang itu amalan kita hari ni yang campur ni tadi 30 dah lah. Malam ni. Ingat?
dalam Azkar ni karangan Imam Mahyuddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi. Nabi kata, dia kata, bila orang azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kalimat Muhammad itu adalah itu bukan hadis. Orang-orang tu alim dulu ngajar. Kita baca marhaban bi zikrillah ta'ala qurrata a'yunina bi kai Rasulullah fakashafna anka ghita'aka wa basaruka lil mu'adid. Kita kucup, kita sambung kat mata kita. Itu bukan hadis. Nak amal silakan. Tapi yang penting hadisnya apa? Bila dah kita jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah, azan kali kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sambung. Wa ana. Nabi kata ni. Wa ana. Dan aku mengaku juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tadi muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ana, dan aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tu siapalah la haula wala la haula wala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sebelum itu kita selawat dulu, baru kita doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqama al-mahmuda lilladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad. Jangan lepas doa azan. Ngapa jangan lepas? Sebab dalam doa azan ini ada doa untuk Nabi. Wa ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wa ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Kenapa kita doakan pada Nabi untuk dapat wasilah? Nabi sebut. Siapa kata? Syekh apa nama? Imam Izzuddin Abdus Salam dalam bukunya, dalam kitabnya Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Dia kata apa? Nabi kata, barang siapa yang mendoakan aku mendapat al-wasilah, orang itu wajib syafaatku, mendapat syafaat Nabi. Wasilah ni apa tuan-tuan? Tempat yang paling dahsyat, tempat yang paling hebat di syurga, yang diberi oleh Allah kepada satu orang sahaja. Siapa dia? Kita tahu dah, memang dapatkan Nabi Muhammad pun. Apa buktinya? Allah banyak buktinya. Di Masjid Al-Aqsa berhimpun 124,000 orang Nabi dan Rasul. 124,000 orang Nabi dan Rasul, tuan-tuan, yang sudah wafat. Yang siapa yang jadi imam? Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Allah tak bagi Nabi yang lain menjadi imam. Kamu Muhammad, kata Jibril, kamu. Ini syariat pelengkap. Kamu membawa risalah pelengkap. Mereka kena mengiktiraf kamu sebagai pembawa risalah lengkap. Ajaran agama yang kamu bawa, ajaran yang paling dahsyat, paling hebat. Itu dia. Konferensi terbesar di dunia Nabi-Nabi. 124,000. 124,000. Rasulullah di depan. Tak payahlah tanya, demo semayang apa Ustaz? Semayang sunat apa? Abang-cak cerita je pula. Itu yang nak tahu sangat. Yang tahu ni ikut syariat tu, kita serah balik pada Allah. Macam mana dia? Macam mana Nabi SAW mengimamkan. Maknanya itu pengiktirafan, bentuk pengiktirafan. Macam juga Nabi Isa AS nanti, bila dia tolaknya Imam Al-Mahdi jadi imam, maknanya pengiktirafan. Kamu, sekarang ni, aku ni bukan turun sebagai Nabi. Sebab Nabi dah habis, Rasulullah Muhammad last. Aku datang sebagai pembantu untuk membunuh Dajjal dan sebagainya, ya. Tu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kekasih-kekasih Allah sekalian. Jadi gitu.
taubat, saya sedikit lagi tuan-tuan ya. Bila cerita pembersihan hati pada umat ialah taubat. Kalau dalam tasawuf, ini cerita tasawuf sikit. Tasawuf ni taubat dia 4 dahsyat tuan-tuan. Nak pergi ke tasawuf ni dia nak bawa kepada mengenal Allah, menjadi ahlul ma'rifah. Itu tinggilah saya sembang boleh lah sebab saya mengajar mabadi at-tasawuf, prinsip-prinsip tasawuf. Di dalam kelas SPM, kami buat kelas SPM di Masjid Negeri tu, kita buat secara formal lah. Ada periksa, ada apa, bukan ngaji nganga kopi tu lepas maghrib, lepas isyak balik tidur. Tak, ni cerita kita ngaji berkitab, ada periksa di ujung. Bukan kita nak menguji apa tak, kita nak bagi sijil tu. Sebab sijil tu disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia pada Suri Sultan Perak, bukan orang biasa-biasa. Dalam ni pun ada ramai lah yang dah dapat syahadah daripada tuanku Sultan ya. Okey, tak apa, nak ceritanya apa? Tasawuf dia ada 4 peringkat. Taubat tu ada 4 peringkat. Belum cerita taubat tu tuan tak tahu dah taubat dari apa syarat taubat. Kita belajar. Tapi taubat apa? Taubat nombor 1, taubat orang awam. Apa saya ni? Apa dia? Taubat dari dosa dan maksiat. Itu pun tak habis. Tak habis. Taubat dari dosa dan maksiat. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa dan atas lagi sudah bersih dari dosa maksiat. Bukanlah bersih maknanya dia diam. Taubat daripada kelalaian dan kecuaian. Oh, tinggi tu. Lalai apa? Ya Allah, terlepas aku solat duha tadi. Ya Allah, malunya aku padamu. Ya Allah, aku tertinggal. Ya Allah, dia rasa dosa besar dia tinggal solat duha tu. Bangun-bangun, Allah dah bang subuh. Ya Allah, ngapa tadi aku tak sembahyang witir? Aku tak pernah tinggal witir tadi, letih sangat aku tertidur. Bangun-bangun udah bang, habislah witir aku kali ini. Ya Allah, malunya aku padamu. Ya Allah, taubat daripada kecuaian dan kelalaian. Kan senang tu nak sampai tahap tu. Nak sampai tahap merasa bersalah yang sangat-sangat bila meninggalkan perkara-perkara sunat. Selalu subuh ada je dia masuk duit dalam tabung. Macam cerita dia tu tuan-tuan. Cerita di Taman Temeloh Jaya. Saya rasa terpanggil nak cerita pada tuan-tuan Taman Temeloh Jaya ni bukan pasal apa. Sebab Taman Temeloh Jaya ni penduduk dia bukan macam tuan-tuan ya. Minta maaf. Penduduk dia 70% adalah golongan B40 yang boleh menerima bantuan dalam pekerjaan. B40, 70. 30 je macam tuan-tuan. Tapi minta maaf, bukan kata tuan-tuan tak bagus. Nak masuk duit dalam tabung beratur. Ya Allah, nak masuk duit dalam tabung beratur. Saya selalu tengok orang beratur. Masa bila? Masa bentar kedarah dah tu. Masa bentar kedarah lambat penuh pula beratur. Ni ambil cepat lapor ni. Waktu. Ya Allah tuan-tuan, istihar je. Kata Allah SWT cerita. Ni Muslim. Dia kata istihar je tuan-tuan. Dia kata, saya pun tawakal je. Tuan-tuan, kapet di masjid kita ni dah uzur sangat-sangat. Saya lancarkan kutipan untuk kapet. Tak sampai 2 minggu. Kata 1,000 tu. Selesai masalah kapet. Anak karya selesaikan. Oh, dahsyat betul. Saya kagum dia dengan cerita dia. Beratur masuk duit dalam tabung. Merasa, sebab dia dah buat kajian. Apa dia? Mula-mula dapat masjid. Nombor 1, jemaah kurang. Majlis ilmu lesu. Masyarakat kelompok sana, kelompok sini, yang ni ngata wani, yang itu ngata wani, yang ni nyalahkan wani, yang jawatan kuasa nyalahkan anak karya, nyalahkan jawatan kuasa. Itulah kerja.
Itu di mana-mana berseropa, jangan heran. Yang kami hadapi di jabatan ni, tak habis lagi tuan-tuan. Di masjid ni selamat dah, melambak lagi masjid yang tak selamat. Saya pun heran, dia berkelahi buat jatuh kuasa. Dia apa benda ndak dia memang saya geram tu. Kamu nak apa sebenarnya? Aduh pening. Ada cerita malu kita orang Islam. Malu kita fikir ya. Okey. Kalau tak datang masjid rasa rindu yang amat sangat. Satu cerita bila dia istihad, dia ada plan strategik dia. Nak meramaikan majlis ilmu, nak ajak orang macam-macam nak dibuat kan, tu saya tak nak sebutlah. Antaranya dia setiap apa nama majlis-majlis ilmu ni suruh ustaz selit baca hadis-hadis. Memang ada hadis sahih yang berkaitan kelebihan tentang rumah Allah. Kita dalam khutbah Jumaat kedua pun kita sebut tentang kelebihan subuh Jumaat. Banyak hadis-hadis banyak. Satu langkah kaki ke masjid mengangkat darjat, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah lagi mengangkat darjat. Oi, banyak pas solat apa nama jemaah ni dia punya luar biasa. Majlis ilmu lagi apa yang menarik lagi? Lalu satu hari main subuh, pas main subuh adalah suatu orang bangkit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tuan-tuan nak apa nama buat pengumuman, duka cerita dimaklumkan bahawa masjid kita apa nama anak karya kita yang bernama sekian duduk di lorong sekian telah kembali ke rahmatullah pada pukul 4.30 pagi tadi di hospital sekian. Mengabaknya hospital Tebeluh lah kot. Oleh itu sesiapa yang berhajat untuk memberi penghormatan terakhir kepada arwah bolehlah datang ke masjid ini pada jam 10.30 pagi. Apa jadi tuan-tuan? Dr. Abdullah Ismail kata, ribuan orang datang masjid sembahyang jenazah. Ribuan. Sebab apa? Sudah rasa macam nak beranak. Kalau yang muda rasa macam ayah dia tu, kalau yang tua rasa macam adik, rasa, ya Allah tak tahulah dia punya kekuatan yang luar biasa. Tuan-tuan, ribuan. Bila orang semayang dah ramai tuan-tuan, Tunku apa mahkota pun datang. Aktiviti ekonomi di situ jadi rancak tuan-tuan. Kedai berniaga apa pun laku. Orang homestay ni laku. Tu kalau ada orang yang gila sikit, dia carinya getah apa nama tiup besika tu, goreng dengan tepung, jual, laku. Orang punya kami, ya Allah. Hui, tu masjid yang baru kan? Masjid apa nama? Di Merbuk Kedah, Bushra, Masjid Madat. Yang lagi saya bila dengar dalam seminar antarabangsa, masjid ni bukan nak cerita ni, ya supaya kita ni, masjid di Jakarta tu, ya, masjid ila apa? Istiqlal, Al-Hurriyah wa Istiqlal. Apa dia buat tuan? Kalau saya datang ke Masjid Istiqlal, naik motosikal, saya pun parking elok-elok dah, saya pun naik solat, lepas saya turun habis dah berzikir dah dengar, saya keluar motor saya sudah hilang. Dicuri oleh orang ke apa tak tahulah. Saya pun tertanya-tanya orang, tuan kuasa pun dengar, betul ke ni? Tulis sikit. Hari itu masjid bayar sebiji motor baru. Hai, mana boleh buat? Ini bukan cerita main ni. Hari itu dibagi. Karena kamu datang rumah Allah, masjid bertanggungjawab bayar. Begitu juga masjid yang pernah saya hadir. Kalau tuan-tuan dah pergi tu, saya baru pergi ke Maah. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dia bukan masjid kerajaan atau masjid negeri tu, masjid kerajaan dia ada. Ini masjid Bandaraya Kota Kinabalu, masjid karya macam kita. Dia punya pengurusi masa itu namanya, masa saya pergi rasa baru dia lagi,
Datuk Jamal bin Tun Sakaran, anak Tun Sakaran dan Dai. Tapi seronok pengurusinya dia. Timbalan pengurusinya orang panggil Datuk, doktor. Saya tengok, ya Allah, aktiviti masjidnya, saya kata apa yang tak ada, semua ada. Ya Allah. Untuk orang cacat ada, autism ada, untuk pelarian, sebab di sana banyak pelarian Filipina. Untuk pelarian punya program, untuk wanita, untuk ibu tunggal, untuk program penuh sangat. Dia kabur kat saya, Ustaz, masa PKP hari itu, Ustaz percaya atau tidak, duit masjid kosong, Ustaz. Berani betul dia, kosong. Oi, tuan-tuan, ini memang luar biasa. Di masjid-masjid yang memang kosong. Tapi kami yakin pada Allah, sekejap dia tak balik. Takkan Tuhan nak biar rumah dia miskin kan? Dahsyat, pergilah tengok, ya Allah ya. Tapi masa itu kita belum nanti lagi tuan, macam tu kuasa. Kita nak tanya macam mana di sini ya Pak Nur Datuk lantikan Tuan Kuasa stay sini. Sini kami senang, dia kata. Pihak atasan, pihak majlis ke, pihak jawatan ke, dia meneliti siapa yang layak. Dia pegang satu orang tu, macam Tuan Haji ni, Tuan Haji Jamaluddin, pegang Tuan Haji, Tuan Haji lah cari tim Tuan Haji. Alamak, syoknya. Maknanya dia sendiri yang cari tim dia untuk bangunkan masjid. Ni kan kalau pilih-pilih kan, apa ni siapa ni siapa ke? Ingat, ni dia, mestilah dia akan pilih tim dia untuk bangunkan ya. Jadi itu cara masing-masing lah ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ya. Taubat yang pertama tadi kita ringkaskan lagi. Taubat pertama, taubat dosa dan maksiat, tasawuf. Taubat kedua, taubat daripada kelalaian dan kecuaian. Taubat ketiga, ini bukan taubat jenis taubat ya. Taubat makam, kedudukan yang atas lagi. Dia tak main dah, dosa dengan maksiat ni dia memang tak buat dah. Dia berhati-hati betul. Taubat daripada kelalaian dan kecuaian ni, sunat-sunat ni habis disapu. Nombor 3, naik lagi. Taubat daripada lintasan yang jahat. Allah, lintas jahat pun ditaubat. Lintas jahat ni macam mana? Lintas bukan dosa pun, tapi tak lintas jahat ya. Astaghfirullah. Tengok orang tengah sembang-sembang, tengok ke kita gelak-gelak, tu tak ada wajah lain ngata aku tu. Astaghfirullah, apa pula aku ngata dia, kata aku dia tak ada apa pula. Istighfar. Lintasan-lintasan yang jahat dia terus. Nombor 4 lagi tinggi tuan-tuan. Lagi tinggi. Taubat daripada apa? Taubat daripada melihat benda-benda yang indah. Kan pelik kita tengok. Tasawuf dia lain. Ya? Melihat benda-benda yang indah. Okey, itu tak apalah. Itu tingkatan tasawuf. Ini kita ambil tingkatan kita biasa-biasa ni. Kata di seorang ulama yang bernama ulama tafsir ni zaman kita, Syekh Abdullah Sirajuddin. Syekh Abdullah Sirajuddin kata apa? Bersihkan hati anda daripada 3 perkara. Pertama, bersihkan hati kita daripada kekufuran. Ada lagi kekufuran dalam kufur nikmat, kufur. Ya, kita kena bersihkan. Nombor 2, kita bersihkan hati kita daripada keraguan-keraguan. Ragu dengan agama kita, ragu dengan mahsyar, ragu dengan akhirat di alam kubur ni ada tak muka nakir. Dia kata ada, ulama kata tak ada pun soal muka nakir ni cerita reka ni. Udah. Macam mana pula ada, kan selalu orang buat bahas dalam YouTube. Macam mana pula ada ni soal muka nakir? Ada pula. Mana ni? Hisab belum berlaku lagi. Tengok wajah dia cantik. Hisab belum berlaku lagi. Tak ada lagi dosa pahala. Belum ada. Belum lagi iktiraf masuk syurga neraka. Macam mana pula dah kena dah? Nampak? Dia pandai. Jangan main ya tuan-tuan ya. Sebab kita terlalu berhati-hati dengan minta maaf ya. Terlalu berhati-hati.
Jabatan Mufti apa nama Musahibus Samah sendiri pun jangan. Dengan pandangan-pandangan macam-macam hari ini akhir zaman. Aliran-aliran pemikiran yang macam-macam. Tengok, oh dah lain dah ni. Minta maaf. Kita terpaksa berkeras, bertegas. Tak boleh masuk aliran-aliran yang mengarut-ngarut, tak boleh masuk. Tuan-tuan, ramai orang yang disesatkan Allah dengan dia baca Quran dan hadis. Dia baca Quran, dia terus terjemah. Oh, dia beramal. Dia baca hadis, terus terjemah, dia beramal. Dia tak nak pakai ulama. Dia terus, apa pasal pula? Apa masalah Quran? Dia tak ada kepakaran. Hancur dia. Yang Nabi sebut, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa sunnata rasulih, itu peganglah kamu pada kitab Allah dengan kepahaman yang benar, maksudnya dengan tafsiran yang telah dibuat oleh ulama-ulama kita, mazhab-mazhab. Bukan main-main tu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik ibn Anas, Imam Abu Hanifah. Bukan main-main tu. Tak boleh kita nak terjemah. Kita tak mampu. Kita tidak ada kebakaran. Kita mesti perlukan mereka. Mereka sudah saring-saring, dah cantik hadis, baru keluar. Lembaga ayo dah buat. Kita pula je lah apakah kita nak pergi mengangkok di atas tu ambil ayo dah tu ya. Pergi mana tu Arif? Pergi ke apa nama Cenderiang, nak cari kata bukit. Awak tak nak minum air dema ni? Tak betul. Awak nak manjat bukit, nak ubur dalam kereta, nak minum air sendiri ambil. Oi, mak hebat demika. Begitulah orang tak pakai mazhab. Mati dengan ambil air atas tu. Yang ini udah saring, dah cantik, dah pakai je lah. Yang banyak kira siapa? Ya, minta maaf tuan-tuan. Kita ni banyak kira. Fahaman. Sebab dah terlampau. Saya nak cerita tuan-tuan, dah terlampau bijak. Semua nak bercakap. Hari itu tuan-tuan tengok dalam saya kena jawab tu pada Ketua Pengarah JAKIM dalam tu. Jenuh saya. Viral. Satu orang budak viral. Saya tak tahu lah ustaz mana ke dia ni. Dia kata apa? Solat Jumaat negeri Perak tidak sah. Sebab baca pasal cukai. Pasal cukai ingat tak? Dia balonnya Perak. Kata bagus kamu ni. Habis kita tak sah. Sebab cukai ni tak ada dalam Islam. Yang ada dalam Islam ialah zakat. Oh, dia kopas sedap benar. Itu kata dia ambil ujung. Dia tak ada mengakhir dalam muamalat Islam. Siasat syariah dia tidak tahu. Dia main pukul je. Mana boleh? Ulama dah saring benda ni. Dalam masyarakat, dalam fatwa Al-Azhar dah clear dah. Cerita cukai ni tuan-tuan ingat? Cukai ni kafir ke? Tak. Bahkan kita menipu. Kita patut bayar cukai sekian-sekian. Tapi kita ejah macam mana supaya tak bayar cukai. Hukumnya berdosa, haram. Bukan saya pandai-pandai. Dia kata tak. Orang kafir kena bayar cukai. Orang Islam bayar zakat je. Oh, bukan lah. Banyak cerita. Dia juga kena buat report lah pula. Banyak kira lah pula tuan-tuan. Jadi habis masa kopi tu je lah. Hari ini macam mana kita nak mendidik masyarakat supaya jangan menyumbang. Kalau tak reti tu susah cakap lah. Susahkan orang. Minta maaf. Ni kadang ustaz juga. Siapa yang isap rokok, kita ikut belakang ni tak sah. Tuan-tuan macam mana pandangannya ni? Saya bukanlah suka orang isap rokok. Tapi nak cerita, siapa-siapa yang berimamkan orang isap rokok, sembahyangnya tidak sah. Hai, kamu datang dari mana? Ngaji mana? Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Siapa dia Abdullah? Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah ibn Umar, tuan-tuan. Ya Allah, dua orang ni. Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia apa kita panggil? Dia membuta tuli ikut. Sebab apa yang Nabi buat dia ikut. Nabi di satu tempat Nabi berhenti, Nabi tambat untanya. Nabi tak buat apa pun, Nabi berhenti situ je. Nabi buang air ke apa? Nabi naik balik. Tiap-tiap kali
Bila Nabi dah wafat, dia akan berhenti di situ, dia akan tambat. Kenapa kamu buat gitu? Dah, Nabi buat, aku ikut je. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas, begini, Nabi buat tu ada sebab. Macam ibaratnya ginilah. Ibaratnya Sayyidina Abdullah bin Umar ni, kalau Nabi pakai sugi, tak boleh pakai bergigi, pakailah sugi. Yang Ibn Abbas kata, tak, yang maksudnya ialah mencuci gigi. Kamu nak pakai apa, pakailah. Siapa yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Tuan-tuan nak pakai pada kajian hari ni kata yang sugi tu lagi baik. Wah, tak apa. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita Sayyiduna Abdullah ibn Umar tetap semayang di belakang orang yang paling fasik sekali, iaitu Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni habis pada orang dia betul. Lawan dia pancung, lawan pancung. Hajjaj, tuan-tuan. Mana ada ulama yang tak berani kata dia fasik? Semua fasik. Tapi tetap Abdullah bin Umar semayang belakang dia. Maknanya semayang di belakang orang fasik hukumnya makruh, tidaklah haram, tidaklah tak sah. Yang mikir pandai-pandai kata tak sah. Aduh, mikir ni boleh, tak ada salah. Ya, boleh. Ni cepat penuh hukum pening kita. Ni ramai jadi ustaz-ustaz segera pening. Dia tak tengok tempat-tempat yang wajib dia berhati-hati lah ya. Okey tuan-tuan. Daripada keraguan-keraguan. Kemudian yang terakhir, bersih hati daripada syahwat, nafsu dunia dan lain-lain lah. Di sini, syahwat di sini bukan seks je. Syahwat mengata orang, dan khianat pada orang, buruk sangka dengan orang. Tengok ya. Sedar hadis ni. Hadis Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, dia kata apa? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, in qadirta an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghush li ahadin faf'al. Tengok Nabi kata ya, wahai gulam, wahai Nabi ini terlampau sayang pada Anas ni, budak lagi kan, walaupun jadi khadam tapi budak yang hebat kan. Jadi 10 tahun dia mengamati Rasul. Dia banyak antara perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis Sayyidina Anas. Dia kata apa? Ya Rasulullah kata pada aku, dia kata, wahai anak, jikalau kamu mampu, dan kamu kena mampulah untuk berpagi-pagi dan berpetang-petang, mana pagi dan petang, laisa fi qalbaniya, kamu ada dalam hati kamu perasaan yang menginginkan keburukan pada saudara kamu, buang. Ada perasaan dengki, ada perasaan benci, kamu kena buang jauh-jauh. Buang. Kalau kamu buruk sangka dengan dia, kamu buang. Habis. Jangan langsung kamu ada perasaan tidak baik pada saudara seagama kamu. Kalau boleh, kamu bersalam-salaman dengan mereka, kamu renung mereka dengan penuh kasih sayang. Kamu dalam ke dalam hati, ya Allah, aku sayang dia kerana-Mu, ya Allah. Tanam ke dalam hati orang itu, ya Allah, aku sayang dia kerana-Mu, ya Allah. Kita kena buat orang itu. Kalau tidak, jenuh. Ya, ya Allah, aku sayang dia kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau beri petunjuk hidayah pada sahabat saudara seagamaku, ya Allah. Itu sebab ulama sendiri mengatakan bahawa ya, sebaik-baiklah kalau boleh. Doa kita lepas maghrib 10 kali, lepas subuh 10 kali. Doa apa tu? Masukkan doa. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma ighfir, ya Allah, ampunkan li ummati Muhammad, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warhamhum rahmatan 'ammah, dan kasihanilah mereka dengan kasihan-Mu yang sebenar-benarnya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma 10 kali. Ya. Jadi tuan-tuan, masa kita tidak mengizinkan, tapi itulah Masjidil Haram dan Al-Aqsa. Belah dada kita dah selesai tentang taubat. Kita pastikan diri kita sentiasa bertaubat satu hari. Semalam paling kurang 100 kali kita istighfar. Kalau boleh sampai kita menetih air mata, kita minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau benci aku, ya Allah. Aku memang banyak dosa pada-Mu, ya Allah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid dengan masjid kita dah sebut tadi. Tapi ngapa Masjidil Aqsa? Istimewanya Masjidil Aqsa. Istimewanya sahabat-sahabat kita di Gaza. Tahniah syabas saya ucapkan kepada pengurusan Masjid Al-Muttaqin. Bukan kerana akur dengan surat kami minta tolong,
Teruskanlah qunut nazilah, teruskanlah. Banyak masjid tak buat dah. Nak doa pada saudara seagama pun payah. Henti kalau nak masukkan duit. Minta doa pun payah penuh. Allahu Akbar. Kita dah hantar surat seluruh pihak. Teruskan qunut nazilah, teruskan. Sembahyang fardu, sembahyang sunat tak boleh. Di akhir minta. Biar tolong, tuan-tuan, berkat pertolongan kita, alhamdulillah Allah tolong. Saya bangun ni kita bagi lagi yang duit tuan-tuan bagi tu. Kita dapat juta lebih tuan-tuan ya. Kita ada tabung di masjid negeri tu, tabung ke tabung bencana dan berkaitan dengan inilah tabung bencana dan untuk semua ni kita kumpul setempat, kita bagi. Untuk Palestin kita ada sejuta lebih. Kita dah ada last yang tengok-tengok telek 228,000 kita bagi pada Mapim. Sebelum tu kita dah bagi daripada Aqsa kepada Jakim pun kita bagi sebab Jakim nak selalu. Ni yang last tu. Pada Cikgu Azmi, tuan-tuan kenal Cikgu Azmi, pengurusi NGO tu kan. Yang penampilan dia songkok, baju Melayu, kain pelekat. Itulah penampilan dia. Hebat, pergi lah mana dunia itulah pakai. Dia cerita, dia sembang masa bagi kat dia tu, dia sembang. Sebab dia nak masuk dah, terasa masuk dah. Tengok green light, dapat green light daripada Mesir, masuk. Dia kena ada escort. Dia cerita, Ustaz, kami bawa makanan, ni masa di Gaza ni. Kami bawa makanan, Ustaz, bawa bantuan. Kami nak bagi pada tentera tolak. Pada Brigade Qassam. Jangan. Bagi pada rakyat. Bagi pada orang awam, mereka yang teruk. Kami ni ada. Cuma kami minta tolong satu je. Tiap-tiap tentera minta sediakan pada kami sebotol air mineral dengan 3 biji tamar sehari. Saya menung-menengok. Cikgu, betul cikgu? Ya. Sehari tentera dia makan, minum air, 3 biji tamar. Menung saya. Bukan menung sebab apa? Kita bulan puasa, diorang pun nak mampu menung lah. Buka-buka bantai 5 saja Datuk. 5 saja 7 sapu saya seorang. 3 biji taman menung. Lepas dah kita buat program tu, dah habis program tu, imam besar pula jamu kita dengan soto lah, lontong lah. Mampu kita sembang 3 biji taman. Allah, kata dahsyatnya, batutlah daripada hebat. Satu rumah tu nama dia Sumayyah, kena bom. Anak suami dah meninggal lama dah syahid lama dah. Dia dengan anak-anak. Bom datang. Hancur ni, tangan ni hancur. Dan dah masuk hospital lagi, bawa ke hospital. Hospital pun doktor pun pandai juga. Sabar puan. Anak-anak puan jangan berbuang risau. Anak-anak perempuan, anak puan semua selamat, ada di bilik-bilik tengah dirawat. Padahal anak ni mati habis dah. Cuma kami nak buat pembedahan pada puan ni, tapi kami tak boleh nak buat secara, kami tak ada bius. Tak apa dia kata. Berikan saya Al-Quran. Ini saya menung tengok. Berikan saya Quran. Dia pegang Quran, dia baca tuan-tuan, dia terus terlelap, orang pun buat. Bedah selesai. Tak ada pula dia, tak ada. Elok habis. Dia bangun, dia senyum, dia tengok, kata di doktor, dah selesai. Ya, tapi tuan-tuan telah menipu saya. Tuan-tuan kata anak saya masih hidup tak? Tadi Allah tunjukkan pada saya, di mana anak saya berada. Tuhan tunjuk pada dia. Anak-anak saya sedang bergembira di sana. Allah, tuan-tuan, patutlah dia di tahap itu. Yelah, logik akhirnya dah lama dah hancur dah Gaza. Gaza besar sikit pada Alam je. Tak habis-habis lagi. Kuasa Allah ya. Tak habis-habis. Subhanallah. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Kita doakan mudah-mudahan umat Islam ni dapat balik Masjidil Aqsa dan beri kekuatan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza untuk meneruskan perjuangan mereka menentang kezaliman Zionis laknatullah. Dan kita pun tahu hikmahnya banyak benar. Dunia hari ini meneropong Gaza. Dunia terpaku. Dunia heran dengan kegigihan orang-orang Gaza. Bila ditanya apa masalah, bagaimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami ada Tuhan, kami bersyukur. Kami ada Tuhan. Allah.
Kalau tanya kita, macam mana apa yuk? Entahlah, barang naik saja. Bawang pun mahal benar. Allah, itu cerita. Itu yang kita cerita. Yang demo cerita Allah ada. Ya Allah, kuat dia pegangan demo pada agama. Itu sebab hari ni orang mengkaji Islam sebab agama Islam lah agama yang paling pesat. Paling pesat berkembang sekarang ni. Tak tahu orang tadi buat apa dah. Agama yang paling pesat berkembang. Ya, mudah-mudahan kita doakan kebaikan demi kebaikan untuk mereka, sahabat-sahabat kita teruskan dengan khunut nazilah. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Di atas bahasa kata-kata menyinggung, mungkin ada benda-benda yang tak sedap didengar dan sebagainya, saya minta maaf. Tapi itulah yang mampu saya sampaikan kepada tuan-tuan untuk perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada baiknya untuk sama-sama kita jadikan sebagai pedoman untuk kita meneruskan kehidupan ini, insya-Allah. Terima kasih. Minta maaf. Kita tutup dengan suratul Asr, tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنه هو الغفور الرحيم وبالهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.